Jadi kenapa diabetes begitu menakutkan? Jadi seseorang yang ada diabetes atau kencing manis, hmm, saluran darah akan menjadi semakin sempit. Gula yang terlalu tinggi dalam saluran darah akan merangsang inflammation. Inflammation berlaku. Akan menyebabkan radang berlaku dekat dinding saluran darah. Dan kalau sudah ada radang dekat tepi-tepi dinding saluran darah, dia akan menjadi semakin sempit. Dan kebiasaannya saluran darah yang mana akan sekat dulu. Jadi saluran darah di dalam badan manusia adalah macam pokok ini. Jadi pokok ini yang paling paling tengah-tengah adalah sangat besar. Dan kalau sudah pergi ke tepi-tepi branch dia, jadi semakin kecil lah. Macam tangan dan kaki kami pun saluran darah dia semakin kecil, bukan sebesar yang tengah-tengah badan punya. Jadi kalau saluran darah menjadi sempit, saluran darah yang akan jadi tersekat adalah saluran darah yang kecil, iaitu di tangan dan juga di kaki. Oleh sebab itu, bila seseorang pesakit kencing manis komplain, "Ayo, saya punya tangan kebas lah." Masa dia cakap dia kebas, mula-mula dia akan bermula daripada tip-tip uh, jari, dekat dekat yang tempat yang paling jauh dari jantung. Okey, dan kaki juga sama. Okey, terutamanya jari-jari dulu. Lepas tu dia akan jadi macam tangan, seluruh tangan. Dan dalam bahasa Inggeris kami akan panggil glove and stocking distribution of uh, numbness, iaitu kebas macam sarung tangan dan sarung kaki. Jadi ini adalah disebabkan oleh saluran darah yang sudah sempit dan menyebabkan saraf dan dia menjejaskan saraf dekat tangan dan kaki. Jadi jikalau saluran darah dekat otak dia sempit dan sudah blok, apa akan jadi? Jadi stroke lah. Pesakit stroke kebiasaannya dia akan ada kesusahan dalam pertuturan, kemudian mungkin tangan dan kaki yang tidak dapat diangkat. Jadi mungkin tidak dapat jalan, tetapi saya rasa pesakit ini juga dia sangat lucky lah sebab dia dapat berdiri dan jalan lagi. Kebanyakan pesakit stroke selepas dia dapat stroke dia tidak dapat berdiri balik dan jalan. Jadi apa akan berlaku? Dia akan terbaring atas katil. Dan kalau terbaring atas katil untuk jangka yang lama apa akan berlaku? Pressure sore akan berlaku. Jadi dulu saya pun pernah cuci luka bahagian belakang pasien. Kebiasaan pasien yang saya nampak yang dapat stroke, dia bukan sahaja dapat satu pressure sore saja. Dia akan dapat 2, 3 dan tempat-tempat lain. Dan ini juga bukan pressure sore yang sangat teruk. Ada pressure sore, setengah pressure sore yang nampak sampai dia punya tulang belakang. Dan luka-luka ini sangat sakit. Dan ini merupakan komplikasi yang kami tidak mahu nampak sebab luka-luka ini ambil jangka masa yang sangat panjang untuk sembuh. Seterusnya ini adalah pesakit dari Singapura, Dr. Andrew. Dr. Andrew? Ya, ini adalah pesakit saya daripada Singapura dan anda perasan sebenarnya dia sudah dapat stroke sebelum dia perasan yang dia sudah dapat kencing manis dan hypertension. Itu sebab kita cakap simptom yang paling common sekali untuk kencing manis sebenarnya adalah tiada simptom. So patient ni samalah. Lepas dapat stroke baru dapat tahu, oh sebenarnya sudah dapat kencing manis dan darah tinggi. Okay? Dan patient ni masa jumpa saya dia perlu ambil 10 tablet satu hari untuk dia punya condition lah. Dan dia dari Singapura, jadi saya tengah tolong dia untuk buang ubat lah sementara ini. Dan oleh kerana tiada simptom, kebanyakan masa kami tidak tahu kami ada diabetes, kami ada kencing manis. Jadi kebanyakan masa kami diagnose kencing manis 10 tahun terlalu lewat. 10 tahun terlalu lewat. Ini adalah pesakit dari UK.
Kami juga ada pesakit daripada UK, nama dia Sai Fong Wong. Jadi pesakit ni walaupun dia baru diagnose kencing manis tahun 2002, March kan. Tetapi doktor sudah bagi 20 unit insulin pagi dengan malam. Tapi sebab patient ni memang dia takut sangat nak inject, jadi dia jumpa saya lah online, okay, sebab dia patient daripada UK. Dan dengan secara sangat bersyukur sebab dalam masa 2 bulan saya sudah berjaya buang insulin dia. Selepas itu kalau sekatan dekat sekatan berlaku dekat jantung, sekatan saluran darah lah berlaku dekat jantung, apa akan berlaku? Sakit jantung akan berlaku. Jadi kami pun difahamkan bahawa insiden-insiden sakit jantung semakin banyak di Malaysia dan semakin banyak pesakit yang 30-an, 40-an dan itu umur pun sudah jadi semakin rendah lah. Bukan sakit jantung bukan merupakan sesuatu penyakit yang boleh saja berlaku dekat orang yang 50-an, 60-an, tapi sekarang orang muda pun boleh dapat sakit jantung. Dan Dr. Andrew ada pengalaman yang patient 27 tahun saja masuk dengan sakit dadah dan bila buat ECG, patient itu ada sakit jantung. Jadi jangan main-main dengan sakit jantung sebab jantung boleh tiba-tiba berhenti dan terus pengsan. Hari itu saya pergi hiking lah. Jadi masa saya turun daripada bukit, saya terserempak dengan seorang lelaki yang dalam 50-an, besar sangat badan dia dan dia terbaring atas lantai masa turun bukit. Jadi apa yang berlaku masa itu adalah paramedik sudah dekat tempat dia dan cuba tolong pesakit itu. Tetapi sangat sedih, dia sudah paramedik bagi tahu saya pesakit itu sudah meninggal dunia dekat bukit itu masa dia sedang mendaki bukit. Jadi isterinya pun sedang menangislah masa itu. Jadi saya pun sebab saya melalui jalan itu, jadi saya pun cakap saya seorang doktor lah. Jadi dia bagi tahu saya pesakit itu 50-an ada kencing manis darah tinggi yang sangat lama dan of course dia obes, badan dia besar. Walaupun dia sentiasa mendaki bukit, tapi akhirnya masa mendaki bukit dia terbaring di atas bukit itu dan meninggal dunia. Dan perkara itu merupakan satu perkara yang sangat saya akan ingat seumur hidup saya. Sebab sangat sedih masa saya terserempak dengan dia punya mulut pun sudah jadi biru lah dan kami panggil itu cyanosis. Dan jangan ingat sakit jantung ini tidak akan berlaku kepada sesiapa lah. Insiden sakit jantung boleh berlaku kepada sesiapa yang terutamanya orang yang ada kencing manis dan darah tinggi. Seterusnya kalau kencing manis yang tidak kontrol boleh menyebabkan buah pinggang rosak. Dan ini merupakan gambar dialisis. Dialisis merupakan proses cuci buah pinggang. Jadi saya akan masa ini kepada Dr. Andrew sebab Dr. Andrew ada license untuk membuka dialisis center. Jadi dipersilakan Dr. Andrew. Okay, terima kasih. Setakat ni saya tengah menjaga 32 pesakit dialisis di satu pusat cuci buah pinggang di Sungai Buloh lah. So setiap bulan saya perlu jumpa patient saya ni sekali dan itu adalah merupakan hari yang paling sedih sekali untuk saya setiap bulan. Kenapa? Sebab setiap kali saya berjumpa dengan patient-patient ni, saya ingat kalau patient ni sudah jumpa saya 5 ke 10 tahun lebih awal, kemungkinan besar mereka dapat selamatkan buah pinggang sendiri dan mereka tidak perlu mengalami pengalaman yang begitu menderitakan lah. Untuk saya, antara komplikasi yang begitu banyak dekat kencing manis, buah pinggang rosak lah yang paling mahal sekali dan yang paling sakit sekali. Kenapa? Okey, sesiapa dekat sini tahu yang cuci buah pinggang ni sebenarnya harga dia berapa?
siapa boleh Untuk cuba satu teka sesi. untuk satu sesi harga cuci buah pinggang sebenarnya berapa? Jom kita cuba berinteraksi sikit. Sesiapa yang tahu cuci buah pinggang harganya satu sesi berapa? Okey. Kalau tanpa subsidi okey, kita nak tahu harga tanpa subsidi. Satu kali berapa? Sebab kita tahu yang patient ni dia orang akan cuci agak banyak kali. Okey. Seminggu kena 3 kali. Sebulan sudah 13 kali. Okay, so kita tahu yang patient ni kena cuci buah pinggang 13 kali. Setiap kali cuci buah pinggang tu, okay, jumlah masanya adalah 4 jam. Okay. Dan bukan saja, jarum tu pun sangat besar. Okay. Sebab kalau jarum tak besar, darah tu tak keluar. Okay. So darah kena keluar dengan banyak dan cepat supaya boleh masuk dalam mesin cuci dan pulang balik kepada patient. So yang cucuk tu, jarum tu bukan satu tapi kurang-kurangnya 2. Kenapa kurang-kurang? Sebab bukan setiap kali akan berjaya kan. Sebab you kena bayangkan patient ni dicucuk setiap 2 hari. Okay, dia orang akan cuci Isnin, Rabu, Jumaat ataupun Selasa, Khamis dan hari Sabtu. Jadi patient ni memang sangat derita dan kosnya begitu tinggi sebab okay, so sekarang sudah ada orang yang bagi jawapan. Saya rasa dengan subsidi pun mereka akan subsidi macam lebih kurang 20% saja kan. Sebab saya pernah kerja di General Hospital. Jadi saya pun tanya staff nurse dekat sana lah, sister-sister yang sangat pandai dengan dialisis. Mereka akan bagi tahu saya subsidi mereka pun tak banyak. Kebanyakan masa mereka kena bayar setengah 50%, sekurang-kurangnya 50% daripada kos dialisis itu. Ya, betul. Subsidi ni biasanya dia tak akan bagi sepenuhnya lah. Dia tak akan bagi sepenuhnya. Okay. Sebenarnya jawapan yang paling yang sangat dekat adalah lebih kurang RM300. Satu sesi lah. Okay, so jawab dengan siapa yang bagi sangat Nurhayati bagi betul. Okay. Tapi yang lain pun kalau you tulis 200 lebih pun lebih kurang tepat jugalah. Okay, lebih kurang tepat juga. Okay. So kalau satu sesi RM300, satu bulan 13 kali. 13 kali dengan 300 adalah 3,009, maksudnya RM4,000 sebulan. Kalau kali dengan 12 kali adalah RM48,000, maksudnya RM50,000 setahun. Kalau anda hidup 20 tahun, kos untuk cuci buah pinggang adalah RM1 juta. Wow. Soalannya, berapa orang yang ada RM1 juta yang disediakan untuk you cuci buah pinggang? Dan walaupun you ada duit ini, betul ke you akan habiskan wang ni untuk cuci buah pinggang? Sudi ke you habiskan wang ni untuk cuci buah pinggang? Jadi itu sebab kenapa saya cakap buah pinggang rosak ni sebenarnya sangat mahal. Dan kos ni masih tidak termasuk lagi injection seperti iron injection. Kebanyakan patient yang cuci buah pinggang ni, okay, perlu ada iron injection. Dia perlu ada EPO, okay, erythropoietin, sejenis hormon, okay, yang perlu diinjek juga. Dan injection ni setiap injection harga dia RM80. Dan I banyak berjumpa dengan patient yang setiap kali cuci buah pinggang kena injek. So kalau setiap kali cuci 13 kali dengan RM80 sudah lebih RM1,000. Ini injek dekat mana, Dr. Andrew? Okay, dia ada 2 cara. Kebanyakan patient sebab dia tak nak sakit, okay, dia akan minta misi, okay, nurse akan masuk ke dalam dia punya tube saja. Masuk dalam tube dan dia orang masuklah cuci. Tapi ada patient yang perasan kalau antara ni ada ubat yang kalau masuk terus dalam tube mungkin tak berapa efektif. Jadi mungkin dia akan terkeluarkan. Dia akan buat subcutaneous. Jadi dia akan inject lah. Dia akan inject juga subcutaneous. Dekat perut lah. I rasa atau perut mana-mana. Perut ya, ialah subcutaneous kan. Okay. Jadi itu sebab cuci buah pinggang ni memang sangat-sangat mahal. Memang sangat-sangat mahal. Okay. So, jom kita boleh continue. Jadi kita, I harap tiada sesiapa pun dekat sini yang disebabkan oleh kencing manis ni perlu cuci buah pinggang. Okay. Sebab sebenarnya kalau anda reverse you punya diabetes, anda boleh prevent, anda boleh elak daripada buah pinggang rosak dan dialisis. Okay. Dan jikalau anda ada peluang untuk masuk ke dalam dialysis center, okay, setiap 3 orang yang duduk dekat sana, ada 2 orang akan bagi tahu anda yang buah pinggang saya rosak disebabkan oleh diabetes. Dan dia sudah sangat banyak insiden yang disebabkan oleh kencing manis.
Okay, I nak berterima kasih ke sebab Tan Bin Zin ni, okay, sudi berkongsi. Dia cakap, every month spend 3,002 to 4,002 for my father dialysis. Memang betul lah. Tadi saya cakap 4,000 kan? 4,000. So now we have a real Ya, life testimony. Okay, thank you ya. so much, okay, for your sharing. Dan Saman RM 1,600 satu injection. I rasa bukan satu tapi satu jenis injection lah. Mungkin iron ke EPO sebab harga memang sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat mahal. Okay, dan ada seorang lagi yang komen, oh ini komen pun sangat bagus. Pemindahan buah pinggang maksudnya transplant lah. Sangat susah sebab kurang pendema buah pinggang. Memang betul. Oh, waiting list I also don't know how many months. Okay, tak tahu dekat sini ada sesiapa misi yang ada nurse ke sesiapa yang kerja dekat hospital yang tahu berapa panjang waiting listnya sebab I sudah lama tak bekerja di hospital, saya pun tak tahulah. Okay, dekat hospital kerajaan dia punya waiting list dia berapa lama untuk dapat pendema buah pinggang lah. Okay, alright, jom. So kita boleh continue. Dan saya juga nampak satu dia cakap 18 tahun sudah dapat kencing manis. Okay, yang kami tahu, okay, untuk type 2 diabetes, pesakit yang paling muda adalah 3,5 tahun. 3,5 tahun. Dia bukan adult tau. Okay, dia merupakan budak kecil 3,5 tahun yang dapat type 2 diabetes. Okay, jadi kalau anak anda sekarang baru 18 tahun dan sudah diagnose kencing manis, okay, sebab dia obese, okay, sebab dari permulaan kita sudah cakap sesiapa yang obese kemungkinan besar akan dapat darah tinggi. Yang darah tinggi kemungkinan besar akan dapat kencing manis. Yang kencing manis kemungkinan adalah obese. Itu sebab kita bagi tahu yang dia punya punca akar dia adalah sama. Jadi sekarang kalau you nak off ubat, okay, sila jangan buat sendiri. Okay, anda perlu cari doktor yang pandai off ubat. Kena faham sesuatu, kebanyakan doktor, bukan kebanyakan, semua doktor pandai start ubat. Kalau dia tak pandai start ubat, maksudnya dia bukan doktor lah. Okay, doktor belajar untuk start ubat kan. Jadi doktor pandai start ubat. Tetapi kalau anda tak nak anak lelaki you ambil ubat seumur hidup, anda perlu cari doktor yang pandai off ubat. Sebab ini adalah pengalaman, berdasarkan pengalaman dan berdasarkan pengetahuan yang berlainan. Dia tak boleh ikut pengetahuan yang biasa. Sebab pengetahuan biasa tidak akan tolong you buang ubat. Dia akan tolong you tambah ubat ataupun tambah insulin saja. Okay? Jadi Anita, kalau boleh sila tinggal sampai hujung sekali talk ni untuk faham lebih tentang macam mana anak lelaki anda boleh ditolong untuk off ubat. Okay? Terima kasih Anita. Jom. Ada satu soalan yang sangat bagus saya nak jawab. Adakah PCOS punca kepada diabetes? Ini soalan yang sangat bagus. Anda kemungkinan akan sudah perasan, kebanyakan pasien yang PCOS gemuk. Dan kebanyakan pasien yang ada PCOS ini mungkin diabetik juga. Dan sesiapa yang ada kencing manis, perempuan lah, ini untuk perempuan saja, okay? Alright, polycystic ovarian syndrome. Dan ini adalah penyakit yang semakin ketara sekarang, semakin common. Makin ramai wanita yang sudah dapat. Dan yang paling sedih tentang PCOS ini adalah tidak dapat beranak. Tidak dapat hamil. Tidak dapat hamil, tidak dapat beranak lah. Okay? Jadi fikirkan sedih tak? Okay, kalau you sudah kahwin tapi disebabkan oleh you kencing manis atau mungkin you gemuk dan you sudah dapat PCOS, you tak dapat nak start family you sebab PCOS. Jadi adakah PCOS punca kepada diabetes? Bukan. Bukan punca dia, tetapi punca PCOS dan diabetes adalah sama. Jadi kalau anda ada PCOS dan diabetes, selagi you tak reverse diabetes, PCOS anda akan sangat susah untuk reverse, untuk baik. Dan kalau anda tak boleh sembuh daripada PCOS, anda tidak akan dapat beranak. Okay, alright, jom. Okay, ini adalah pesakit saya yang ambil 24 jenis suplemen. Okay, dia adalah suplemen queen lah. Antara patient-patient saya, kita yang begitu ramai, dia salah satu patient saya yang makan paling banyak suplemen sekali. Dan you perasan tak, dia jumpa saya pada 22 hari bulan Julai 2020, okay. HbA1c dia 8.9%. I minta dia buang semua suplemen termasuk protein shake. I nak tanya sikit, dekat sini ada siapa yang sudah pun
terpedaya, okay, ataupun sudah dibagi tahu oleh tak tahulah siapa-siapa, okay, farmasi ke, you punya member ke, oh, you tahu tak you kencing manis kan? Minta tolong, minumlah protein shake ni sebab karbon ni tak bagus, lemak ni tak bagus. Jom minum protein shake, you punya kencing manis boleh baik. Jom you minum protein shake ni ataupun makan protein bar, you tak perlu makan apa-apa. Tetapi you perasan, okay, you tengah ambil protein shake, tetapi you perasan ambil protein shake ni pun kencing manis tak baik. Kalau you perasan yang protein shake ni, you fikirkan seolah-olah macam sudah tertipu. Sila tulis P. Kalau you tulis P, kalau kita nampak ada lebih daripada 10 P, kita akan terangkan kenapa protein shake ni tidak akan tolong you reverse diabetes. Dan kita punya patient tak perlu habiskan wang 1 sen pun untuk beli apa-apa protein shake, apa-apa suplemen, apa-apa protein bar ke apa-apa saja. Tak perlu langsung. Okay, so kalau kita ada 10P, okay, maksudnya ramai yang minat untuk tahu kenapa protein shake ni tidak dapat tolong patient reverse diabetes ataupun reverse hypertension ataupun tolong you kuruskan berat badan. 10P saja kita akan terangkan. Okay, jom kita tengok patient ni. Jadi patient ni 8.9%. Lepas 6 bulan dia jumpa saya, HbA1c dia bukan saja tak turun tetapi naik. Naik ke 9.7%. Lepas tu, I pelik, I tanyalah patient ni, bukankah dari mula-mula, I sudah minta you to off semua suplemen? Kenapa, apa yang berlaku sekarang? Lepas tu, dia bagi tahu saya, oh doktor, sebenarnya saya ada curi-curi ambil protein shake lagi lah. Lepas tu, I bagi tahu dia, sorry lah, I tak boleh nak tolong you. I dah minta tolong dari mula-mula, tolong buang semua suplemen yang you tengah ambil. Jimatkan duit itu untuk beli makanan yang seriously sedap. Okay? Yang semula jadi dan bukan beli suplemen. Dia tak dengar. Dia teruskan ambil protein shake dia. Dan akhirnya HbA1c dia naik. You tahu kenapa tak? Bagus sangat. Kita ada lebih, I rasa ada 20P kot dekat sini. Okay, ramai yang tak tahu kenapa. Protein ini bagus. Memang bagus. Kita perlukan protein. Okay, manusia perlukan protein. Alright. Tetapi protein yang berlebihan ni akan ditukar jadi karbohidrat. Akan ditukar jadi gula dalam badan kita. Jadi you ambil lah sebanyak protein yang you nak. Akhirnya sudah jadi gula. Macam mana you nak reverse diabetes? Gula tu masih sangat banyak lagi. Anda sudah tertipu. Anda sudah tertipu yang protein shake ni bagus. Kita punya patient nak reverse diabetes. Tak ada seorang pun yang minum protein shake. Dan protein shake ni sedap ke? Okey lah, mungkin you minum sekali dua, okey lah. Minum hari-hari. Tak perlu makan benda lain. I tak nak hidup macam ni. I sudi makan daging yang sedap-sedap. I sudi makan seafood. I sudi makan sayur-sayuran yang semula jadi. Daripada saya minum protein shake. Memang saya tak sudi lah. Saya tak sudi nak buang duit macam ni. Dan protein shake ni memang tak dapat tolong pun. Okay, mungkin anda bukan minum protein shake, tetapi ada orang yang recommend, oh minumlah susu ni bagus. Susu bagus? Susu ni semua gula. Kalau anda minum, I tak tahu ada sesiapa yang ada tak minum susu yang orang cakap, oh ni susu kencing manis. Susu kencing manis ni sangat bagus. Ada tak? Ada tak? Dan you perasan tak, walaupun you mungkin sudah minum susu kencing manis yang begitu mahal ni pun, gula anda masih tak jatuh. Ada sesiapa yang ada pengalaman macam ni dan anda sudah habiskan banyak duit untuk beli susu kencing manis, sila tuliskan brand tu, okay, you comment, okay, mungkin kita boleh terangkan juga kenapa susu ni tak jalan. Okay, tapi sementara tu kita teruskan dululah kita punya presentation. Okay, sila bagi tahu kita brand apa yang you tengah minum. Okay, ini adalah salah seorang patient yang sudah berjaya buat pemindahan lah, transplant buah pinggang. Dan you perasan tak, patient saya ni sangat muda je, 39 tahun. Dia berjaya dapat buah pinggang daripada kakak beliau. Tetapi you perasan tak, bawah jagaan pakar-pakar, HbA1c dia masih tinggi, 7.6%. Dan berat dia masih begitu tinggi, 84 kilo. Padahal dia punya ideal weight adalah 64 kg. 20 kg extra dan pakar yang jumpa dia tak dapat nak kurangkan berat badan, tak dapat nak kurangkan HbA1c. You rasa macam mana buah pinggang dia akan dijaga? Tak dapat dijaga. Buah pinggang yang dapat daripada kakak akan rosak dengan secepat yang mungkin. Sebab dia punya gula tak cantik. Sebab berat badan dia masih tinggi lagi. Okey? Jom. Ini adalah pesakit termuda kami.
27 tahun saja. Jangan ingat kalau you muda, you takkan dapat. Okay, alright. Jom kita continue je. Jadi ini pesakit 28 tahun yang dapat diabetes sejak 3 tahun lepas. HbA1c iaitu parameter untuk 3 bulan. Ini purata 3 bulan dia adalah 9.2. Maksudnya dia punya gula sekurang-kurangnya dalam lingkungan 11 hingga 13 kalau secara purata. Jadi dia sudah makan 3 jenis ubat kencing manis. Okay, masalahnya dia 28 tahun sahaja. Pesakit tertua ini, 83 tahun, nampak kah? Jangan ingat, saya sudah sangat tua lah. Saya sudah 70 lebih, tidak payah reverse diabetes. Bukan macam tu. Patient ini 83 tahun, dia ada makan banyak ubat dan juga injek insulin juga, 34 unit. Jadi, dia pun reverse diabetes. Okay, jadi komplikasi yang seterusnya adalah luka diabetes lah. Okay, simptom pertama sebelum kita dapat luka ni adalah kebas-kebas lah. Jadi, jikalau anda ada kebas-kebas di kaki dan terutama kaki ataupun tangan lah, jangan main-main sebab itu adalah simptom terawal sebelum anda dapat luka diabetes yang akhirnya mungkin akan menyebabkan kaki anda terpotong. Okay, jangan ni sesiapa yang ada minat untuk selamatkan kaki sendiri, anda boleh PM kami lah. Nanti kita akan bagi nombor telefon kita punya customer service. Tapi kita memang dapat selamatkan kaki inilah dengan satu mesin kita yang nama dia Sweetheart. Okay, jom kita continue. Okay, ini adalah salah seorang patient juga yang kita berjaya selamatkan kaki kencing manis dia dalam masa 5 bulan saja. Alright, jom. Okay, dan kita juga tahu sesiapa yang kalau luka tu tak bagus, okay, nanti dia akan terpotong lah kaki dia. Macam patient saya yang masuk hospital disebabkan oleh satu luka. Dan kalau seseorang sudah ada luka yang tidak sembuh, jikalau dia bakteria itu sudah masuk ke dalam bahagian tulang dan tulang ada pengaliran darah yang sangat bagus. Oleh itu jangkitan kalau sudah masuk ke dalam tulang, patient punya kaki kena dipotong serta-merta. Dan ini merupakan operation emergency. Tidak boleh cakap, saya boleh postpone ke minggu depan baru potong kaki. Tidak boleh. Serta-merta kena potong kaki sebab kalau jangkitan itu sudah masuk, dia boleh naik ke atas dan organ-organ penting pesakit tersebut akan dijejas. Dan patient itu boleh mati. Macam patient saya yang sudah meninggal dunia disebabkan oleh satu jangkitan yang naik dari luka kaki kiri dia, sebelah kaki kiri dia naik, okay, potong kaki, potong bawah lutut, lepas tu naik lagi, potong dekat bawah pinggang. Lepas tu disebabkan oleh luka itu terlalu besar, doktor tidak dapat selamatkan nyawa dia. Jangkitan itu sudah menjejaskan organ-organ penting. Dan jangan ingat potong kaki itu percuma. Potong kaki pun kena bayar. Dan bayaran itu adalah RM6,000 Malaysia. RM6,000 Malaysia. Ya, betul. Jadi ini merupakan kaki atau jari seseorang artis yang dia suka buat lukisan. Dan satu hari itu lukisan jatuh ke atas jari ketiga dia. Dan tulang jari ketiga sudah patah. Nampakkah ini dia ada satu ini apa besi yang diletak ke dalam jari ini untuk supaya dia punya tulang boleh lurus. Okay, tapi sangat sedih, doktor pakar tulang itu bagi tahu patient ini, itu jari saya tidak dapat selamatkan, sudah jari hitam. Dalam 1 minggu jari ini akan keluar sendiri. Tapi disebabkan oleh dia terjumpa kami lah, Sweetheart. Dia pakai Sweetheart ini. Sweetheart dalam masa sebulan jari dia dapat diselamatkan dan dia boleh jalan macam biasa. Jadi ini merupakan patient saya yang mula-mulanya dia ada kencing manis, didapati dia ada kebas dekat tangan dan dia juga sentiasa rasa haus. Dan selepas dia join reverse diabetes, dia punya bacaan gula sudah jadi normal lah. Jadi jom kita tengok apa jumlah kos untuk merawat komplikasi diabetes ini. Nah, kalau dapat komplikasi ini memang bukan murah lah, dan kami akan terangkan tentang dalam ringgit Malaysia pada tahun yang berlaku itu.
Jadi nombor 1, sakit jantung. Sakit jantung ini perlu duit sebanyak RM20,000. Stroke, RM8,000 lebih. Kalau jantung lemah, RM5,000 lebih. Ini juga merupakan kalau tisu di jantung sudah rosak, lebih dekat-dekat RM4,000. Ini potong kaki bukan percuma, potong kaki pun kena RM6,000. Dan seterusnya, mata kalau dijejaskan memang dapat buta. Oleh itu kami akan sentiasa syorkan pasien yang pesakit yang ada kencing manis kena jalankan pemeriksaan mata secara regular. Tidak boleh skip ini sebab mata boleh buta kalau gula sentiasa dalam lingkungan yang sangat tinggi. Dan rawatannya bukan murah jugalah, RM2,000 lebih. Dan tadi Dr. Andrew juga ada bagi tahu tentang dialisis ini. Dialisis tujuh buah pinggang, ini merupakan kos untuk rawatan dialisis dalam masa setahun. Kalau ada luka dan kena cuci luka sentiasa, dan dressing itu 300 lebih. Dan ini 300 lebih adalah satu dressing saja. Apa kata kalau you buat dressing setiap hari? Itu merupakan kos yang anda perlu bayar. Dan jumlah kos adalah RM88,000 Malaysia. Jadi untuk RM88 Malaysia ni, anda lebih rela untuk keluarkan RM88,001 Malaysia untuk rawat komplikasi atau reverse diabetes. Anda lebih rela keluarkan duit ini untuk rawat komplikasi diabetes atau reverse diabetes. Sebab kalau sudah dapat diabetes, anda dah tak boleh nak buat apa. Anda sama ada anda nak rawat komplikasi atau nak reverse diabetes. Sesiapa yang nak sudi keluarkan duit ini untuk reverse diabetes, sila tulis reverse lah. Sila tulis reverse. Supaya kita tahu yang anda serius untuk nak reverse diabetes daripada habiskan wang ni untuk rawat komplikasi sahaja. Ya, anda lebih sudi yang mana satu? Rawat komplikasi ataupun you nak reverse diabetes. Okay, dengan harga ni RM88,000 RM1 Malaysia. Okay, so sementara kita tunggu jawapan, kita perasan ada ramai yang juga ada minum macam Herbalife, Glucena dan semua tu. Okay, mungkin kita boleh dapat salah seorang, okay, boleh tak you keluarkan you punya Glucena tu, botol tu, okay, dan tengok bawah jadual tu, ada satu jadual per 100 gram, karbohidrat tu berapa. Okay, mungkin kita ada sesiapa yang boleh bagi tahu kita, okay, Glucena ataupun C2 Joy pun boleh lah, ada beberapa yang cakap C2 Joy juga. Okay, sebenarnya yang Herbalife pun boleh. Okay, bagi tahu kita yang per 100 gram tu karbohidrat dia berapa gram. Okay, so ada sesiapa yang boleh tolong kita, okay, boleh bagilah kita punya jawapan nanti. Okay, dan kami rasa betul sebab ramai yang sudi keluarkan RM88,000, okay, keluarkan wang ni untuk reverse diabetes daripada rawat komplikasi. Jom. Jadi soalan seterusnya, bolehkah ubat dan insulin mengurangkan risiko komplikasi diabetes? Jadi kan tadi kami pun sudah terangkan komplikasi diabetes yang macam stroke, sakit jantung, sakit buah pinggang, semua itu. Jadi bolehkah ubat dan insulin mengurangkan risiko itu? Ya untuk 5, tak untuk 6. Jadi boleh typekan nombor 5 untuk ya, nombor 6 untuk tidak. Bolehkah ubat dan insulin mengurangkan risiko untuk dapat komplikasi diabetes? Sila type 5 Ini adalah untuk rahsia yang kita nak bagi tahu semua sebab you punya doktor confirm akan bagi tahu, oh minta tolong ambil ubat dengan insulin dengan disiplin supaya boleh kurangkan risiko komplikasi diabetes. Tapi betul ke? You rasa boleh ke ubat dan insulin sebenarnya mengurangkan risiko-risiko komplikasi diabetes? Sebab kita tahu komplikasi diabetes begitu menakutkan dan dia begitu mahal. RM88,000. Siapa ada RM88,000 setahun untuk keluarkan untuk rawat komplikasi sahaja? Okay. Dan doktor minta ambil ubat insulin ataupun ada banyak orang yang suka jual suplemen. Oh, you ambil suplemen ni, you boleh kurangkan risiko komplikasi. Betul ke? Boleh ke tak boleh sebenarnya?
Oh, I rasa kita ada banyak patient yang sangat pandai ada kat sini sebab mereka sebenarnya sudah tahu ubat dan insulin tidak dapat mengurangkan risiko komplikasi. Jadi soalannya adalah kenapa? Jom kita check sekarang. Okay, ini adalah satu clinical study yang berlaku di US dengan Canada. Alright, di mana mereka ambil 10,000 pesakit kencing manis untuk buat test ni. Dan dalam test ni, kita tengok, test ni berlaku pada tahun 2005, sudah lama, sudah 15-16 tahun dan paper ni publish 2008. Dan apa berlaku? Mereka sebenarnya asingkan pesakit ni kepada dua kumpulan. 5,000 patient dan 5,000 patient pesakit kencing manis. Untuk yang grup pertama, standard terapi. Yang atas tu, standard terapi. Ini adalah patient-patient yang ambil yang ambil apa tu? Yang ambil standard kurang terapi dos. lah. Maksudnya dia ambil dos yang biasa je. Kurang ubat. Betul. Bukan kurang lah tapi yang standard lah, biasa je. Standard ambil lah, ubat, biasa. ambil insulin dengan yang biasa. Jadi you perasan dia punya gula tak berapa kontrol, agak tinggi juga. 7.5 kan? 7.5 atas tu. Ini adalah kumpulan pertama. Kumpulan kedua, another 5,000 you nampak, another 5,000. Dia orang sengaja naikkan dia punya ubat. Bagi lebih tinggi ubat, lebih banyak insulin supaya gula dia lebih jatuh. Nampak? So dia punya gula lagi tinggi untuk yang intensif terapi, kumpulan yang kedua. Gulanya lebih rendah. Gula dia lebih cantik lah. Sebab ubat lagi banyak, gula lagi cantik lah. So, insulin lebih banyak, jadi gula lagi cantik. HbA1c lagi rendah. Lepas tu apa yang mereka perasan? Mereka perasan orang yang ambil standard terapi ni, yang lebih gelap sikit, line-nya dekat bawah. Yang atas tu adalah patient yang ambil intensif terapi. Ubat naik, insulin naik. Yang atas tu maksudnya apa? Risiko kematian mereka lagi tinggi. Kematian. Lagi banyak ubat dan insulin yang you ambil, lagi banyak suplemen you ambil, lagi cepat you akan mati. Ini sudah terbukti sebab ini adalah clinical study. Bukan 1-2 orang tau. 10,000 patient. Nampak number of patient here. 5109, 5119. Lebih 10 patient kencing manis yang sudah buat clinical study ini. Jadi, rahsia yang kedua yang kita nak dedahkan sekarang adalah rahsia yang kedua. Jom kita tengok. Rawatan intensif tingkatkan risiko kematian anda sebanyak 22%. Tidakkah anda fikir, cuba fikir, kenapa saya punya ayah ni walaupun ambil ubat, ambil insulin ni tapi dia mati dengan begitu sengsara sekali. Masih kena stroke, buah pinggang masih rosak. Betul ke? Kan? You fikirkan sendiri. Jangan percaya apa yang kita cakap, tetapi you tengok orang yang sekeliling you. Ataupun you tengok sendiri saja. Mungkin anda sendiri adalah pesakit kencing manis. You makan ubat dengan disiplin tapi akhirnya masih buah pinggang masih rosak lagi ataupun kaki masih kena potong. Kenapa? Ini adalah rahsia. Dan you rasa rahsia ni doktor anda akan bagi tahu? Tak mungkin. Sebab doktor anda yang bagi you ubat. Takkan doktor tu bagi tahu, you makanlah ubat ni, nanti you mati dengan lebih cepat. Tak mungkin. Ataupun orang yang jual suplemen kat you, ambillah suplemen ni, nanti you mati dengan lebih cepat. Tak mungkin. Jadi ini adalah rahsia yang kami nak dedahkan hari ini. Dan you hanya perlu reflect, fikirkan, betul ke apa yang Dr. Andrew dengan Dr. Jasmine ni cakap? Ataupun dia orang ni doktor gila, kenapa dia cakap benda macam ni? Siapa yang gila sekarang? Betul ke ubat ni dan insulin ataupun suplemen sudah menyebabkan lebih kematian? Dan soalannya sekarang adalah kenapa? Siapa minat untuk tahu kenapa? Siapa yang minat? Sesiapa yang minat untuk tahu kenapa patient yang ambil ubat dengan insulin mati dengan lebih cepat, sila tulis Y lah, sila tulis ya. Ya maksudnya you nak tahu kenapa ubat, insulin dan suplemen menyebabkan lebih kematian. Kalau anda nak tahu, sila tulis Y. Sebab dan kalau kita boleh kumpul 20 Y, kita akan terangkan kenapa sesiapa yang ambil ubat dengan insulin dan suplemen akan mati dengan lebih cepat. Sementara kita jumpa tunggu jawapan. Macam ada banyak jawapan yang ni. Kebanyakan mereka ada C-Joy, C2 Joy Nampak tak? C-Joy karbohidrat 58.8 gram. You tengah minum gula lah, cik. Kalau you minum gula, macam mana kencing manis nak baik? Anda sudah tertipu. Nampaklah sendiri. Karbohidrat. Ada 2 orang yang bagi jawapan yang sama. Ramla pun sama. 58.8 gram karbohidrat.
You fikir you ambil ke begitu banyak karbohidrat, you minum, I tak tahulah susu, susu ni lah. Boleh bagus ke? Tak mungkin. Betul tak? Tak mungkin. Okay? Jadi fikirlah yang sendiri, tak kisahlah Herbalife ke apa-apa brand saja. You minumlah semua ni sebanyak you nak, tak mungkin you punya diabetes boleh reverse. Okay? Alright. Bagus, kita sudah ada banyak ya. Okay, sekarang kita nak terangkan kenapa rawatan menyebabkan lebih kematian. Okay. So kita tahu yang gula berlebihan ni seolah-olah sampah. Sebab gula berlebihan ni, Dr. Jasmine sudah terangkan akan menyebabkan inflamasi dekat kita punya salur darah lah. So dia tak bagus, dia macam sampah lah. Jikalau anda ada sampah dekat dapur, di manakah anda akan buang sampah tu? Okay, adakah anda akan buang sampah tu keluar ke rumah ataupun anda akan buang sampah tu macam gambar ni, buang dalam bilik tidur sendiri? Oh, buang dalam bilik tidur, ada bilik tidur ekstra lah, tak apalah, tak ada orang nampak. Okay, buang sana saja, sampah semua buang sana. Ataupun anda akan buang dekat luar rumah. Okay, I tahu ini adalah soalan yang sangat bodoh sekali. Tetapi memang bodoh pun. So, anda tahu anda akan buang sampah tu keluar rumah. Anda tak akan buang gula tu, sampah tu dalam bilik sendiri kan? Jadi, bila anda ambil insulin, bila anda ambil ubat, bila anda minum susu apa-apa saja, bila anda ambil suplemen, anda tanya sikit, gula tu sudah transfer daripada you punya gula, pergi you punya darah, pergi mana? Luar badan ke? Tidak. Gula tu masih ada dalam badan anda. Sudah masuk dalam sel-sel hati. Itu sebab boleh dapat fatty liver. Sudah masuk dalam buah pinggang. Itu sebab buah pinggang rosak. Gula tu sudah masuk dalam you punya otak. Okay? So, you jadi stroke. Masuk dalam jantung, nanti you dapat sakit jantung. Masuk dalam mata, nanti mata buta. Masuk ke you punya kaki. So, kaki luka tak boleh baik. Gula tu masih dalam badan you. Tak tinggalkan badan you pun. Jadi sesiapa yang ambil ubat, sesiapa yang ambil suplemen, sesiapa yang ambil insulin untuk type 2 diabetes, you tengah buang sampah dalam badan sendiri. You tengah buang sampah tu dalam rumah bilik sendiri. Sebab gula tu tak keluar daripada badan you. Itu sebab pasien yang ambil ubat dengan insulin ni akan mengalami komplikasi. Bagaimana disiplin pun you ambil ubat tu, you punya gula takkan jatuh. Okay, harap-haraplah kami boleh faham berkenaan ini. Okay, kalau anda sudah faham konsep ni dan anda tak ambil tindakan tetapi you teruskan untuk ambil ubat sesuka hati yang anda nak, tak ada siapa yang boleh tolong you lagi. Sebab kita sudah terangkan dengan cara yang paling basic sekali, yang paling senang sekali supaya anda faham yang gula tu tak tinggalkan badan. Gula tu masih ada dalam you punya badan. You sudah buang sampah dalam bilik sendiri dan you sudah buang 10, 20, 30 tahun, itu sebab komplikasi akan datang. Tak kisah macam mana you habiskan wang untuk beli suplemen ataupun beli ubat. Okay? Jom kita continue.